Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini saya ingin berkongsi satu tajuk, iaitu berilah keadilan kepada jamaah kebenaran di Malaysia. Tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang telah kita lalui sejak puluhan tahun sehingga ke hari ini, peristiwa-peristiwa yang berlaku di Malaysia sehingga hari ini, kejadian-kejadian, segala macam bentuk nikmat, segala macam bentuk ujian, bala bencana yang berlaku sehingga ke hari ini dalam negara kita Malaysia ini, sebenarnya ianya sangat-sangat ada kaitannya dengan jamaah kebenaran. Tidak ada suatu peristiwa yang berlaku ianya adalah sia-sia. Ianya ada sebab musabab. Ianya ada kaitan dengan suatu yang besar sebenarnya. Saya ingin mengulangi untuk kesekian kalinya bahawa dalam negara kita Malaysia ini ada jamaah kebenaran. Jamaah kebenaran yang tidak diketahui oleh ramai orang. Ianya adalah sebuah jamaah kebenaran di akhir zaman. Dalam negara Malaysia ini ada jamaah kebenaran. Jamaah kebenaran yang ada kaitannya dengan kezahiran Imamul Mahdi nanti, insya-Allah, iaitu jamaah kebenaran Fatah At-Tamimi. Sebenarnya apa yang ingin diperjuangkan oleh jamaah kebenaran di Malaysia ini adalah satu perjuangan yang hak untuk menegakkan hukum yang 5, iaitu wajib, sunat, haram, harus, makruh. Meletakkan di tempatnya secara benar, insya-Allah. Mungkin bagi ramai orang perkara ini sudah berlalu sekian lama. Tetapi oleh kerana perjuangan ini adalah perjuangan yang hak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Surah Al-Isra ayat 81 hingga 82. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, katakanlah, telah datang kebenaran dan telah lenyap yang batil, iaitu kekufuran. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Kami, kata Allah, turunkan di dalam Al-Quran sesuatu yang menyembuhkan dan menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Tetapi yang demikian tiada menambah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Dalam surah At-Taubah ayat 105, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Daripada dua ayat yang telah saya bacakan tadi, jelas kepada kita bahawa apabila kita ingin mengadili suatu jamaah, suatu kumpulan, maka kita hendaklah berlaku adil. Sudah sampai masanya pihak berwajib untuk memanggil ahli
pakar dalam jamaah kebenaran ini untuk disemak semula, untuk dinilai semula, untuk dibincang, untuk dibuat postmortem, iaitu menilai sama ada jamaah Fatah Tamimi benar-benar sesat atau sebaliknya. Dan kebenaran itu perlu dicari, keadilan itu perlu ditegakkan, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang zalim. Selama hari ini kita sangat-sangat yakin bahawa apa yang berlaku ialah jamaah kebenaran ini tidak diberi keadilan yang sebenar-benarnya. Menurut ajaran Islam, seorang yang dihina harus mempertahankan diri, dan kalau disesatkan wajib mempertahankan diri. Perlu didengar apa hujah-hujahnya dan dibahaskan agar kebenaran itu dapat ditentukan, dapat dinilai dengan tepat. Kalau tidak berlaku yang sedemikian, maka orang awam akan menanggung dosa kerana campur tangan dalam urusan yang mereka tidak ketahui. Saya suka memberitahu di sini bahawa sebenarnya kita semua orang Islam di Malaysia ini boleh mengamalkan kebenaran. Boleh mengamalkan kebenaran. Jadi sepatutnya dan sudah sampai masanya ahli jamaah ataupun jamaah kebenaran ini yang dituduh sesat dipanggil untuk diberi hak untuk mendengar dan membela diri. Ini tidak berlaku sebelumnya dengan penuh keadilan. Melainkan ada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang negatif, yang berbentuk ugutan, yang berbentuk ancaman, yang berlaku kepada jamaah kebenaran. Tindakan mengharamkan jamaah kebenaran ini sebenarnya adalah bertentangan dengan hak asasi individu kerana tidak pernah diajak berunding dan bermuzakarah atau diberi peluang yang seadil-adilnya untuk membela diri. Sedangkan pemimpin jamaah kebenaran itu sendiri, perjuangannya adalah untuk membela perjuangan Islam di akhir zaman. Suatu yang baik, sesuatu yang benar, yang sepatutnya tidak disalah anggap. Untuk pengetahuan semua tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dasar pemerintahan Malaysia ini adalah demokrasi, iaitu kebebasan untuk mempunyai pendapat sendiri dan melahirkan fikiran-fikiran melalui saluran komunikasi atau apa jua alat penghantar selagi tidak berbahaya pada negara dan masyarakat. Bila disebut tidak berbahaya pada negara dan masyarakat, hendaklah kita melihat dalam konteks yang sebenarnya. Artinya bukannya mudah-mudah untuk pihak berkuasa mengharamkan sesuatu usaha rakyat, usaha jamaah kebenaran ini. Sebenarnya, selama ini pengharaman yang dibuat ke atas jamaah kebenaran tidak berhati-hati tanpa mematuhi kehendak disiplin ilmu dan di luar keadilan rakyat. Sebagai contohnya, buku yang ditulis dan dikarang oleh pemimpin kebenaran ini diharamkan. Sedangkan kandungan buku inilah yang menjawab semua pertuduhan ke atas jamaah kebenaran tersebut. Sepatutnya pihak yang berwajib mengkaji dengan teliti setiap hujah yang terdapat dalam buku itu. Adakah mereka melakukan yang sedemikian? Ditanya kepada penulis tentang tulisannya atau muzakarah dengan penulis untuk mendapat titik pertemuan antara dua pandangan yang berbeza. Dijemput orang yang pakar tentang persoalan yang dibangkitkan. Tanpa kepakaran, keputusan adalah tidak adil. Kemudian dari itu, diberitahu kepada penulis, iaitu penulis buku, tentang pengharaman bukunya secara rasmi sebelum diumumkan pada masyarakat umum dengan menyatakan sekali nas yang tepat supaya dapatlah dibuat pembetulan pada kesilapan itu. Kemudian barulah diedarkan pada masyarakat perihal pengharaman itu bersama keterangan yang jitu dan tepat segala perkara yang bersangkutan tentang pengharaman itu. Antara kesilapan besar ialah pihak berwajib tidak membaca buku secara menyeluruh
bahkan tidak dipanggil untuk disoal selidik, bahkan lagi tidak melihat suasana kehidupan jamaah secara realitinya. Itu yang berlaku. Jadi penjelasan pihak yang berwajib selama hari ini bukan menjawab, sebaliknya membawa satu pendapat lain menggunakan kitab-kitab rujukan oleh ulama lain. Itu dah tak betul dah, tak kena cara. Oleh kerana itu berlakulah percanggahan, iaitu adanya dua aliran fahaman dan pegangan yang berbeza dalam satu perkara. Iaitu yang pertama, pandangan ulama-ulama muktabar yang dipegang oleh jamaah kebenaran, dan yang kedua ulama mutaakhirin. Dengan kata biasa, perbezaan antara ulama tua dengan ulama muda. Ulama dulu menganut fahaman bermazhab dan mereka ialah ahli sunnah wal jamaah, di mana ulama akhir abad ini banyak terpengaruh dengan fahaman tanpa mazhab secara sedar ataupun tidak. Sedangkan pihak berwajib yang sepatutnya mengadili dengan penuh adil atas nama ahli sunnah wal jamaah, tetapi banyak merujuk kepada ulama-ulama yang berfaham Wahabi. Kitab rujukan ahli sunnah wal jamaah ditulis oleh ulama muktabar bermazhab Syafi'i, manakala pihak kerajaan mengambil kitab yang ditulis oleh ulama moden yang terpengaruh dengan barat. Jadi pihak yang berwajib pada ketika itu kebanyakannya adalah lulusan syariat dan usuluddin. Tidak ada ulama yang pakar tasawuf dan kerohanian. Kalau ada pun bukan tasawuf yang praktikal, tapi tasawuf secara falsafah yang dibuat seperti di University of Cairo atau universiti di barat. Kita juga perlu faham bahawa pada ketika itu adanya ulama-ulama yang berfaham Wahabi, yang memangnya kita faham, iaitu fahaman Wahabi ini menolak tawasul, karamah, yaqazah, Imam Mahdi dan tarikat. Sepatutnya dari dulu lagi perkara ini diselesaikan dengan penuh keadilan. Kita ingin bertanya, mana dia ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berani berkata benar walaupun pahit? Contohnya antara lain, berhubung isu Imam Mahdi, pihak yang berwajib melulu dan terburu-buru. Ia bukanlah satu akidah di dalam akidah Islam. Ini yang perlu difahami. Jadi saya berani mengatakan bahawa pengharaman ke atas jamaah kebenaran itu tidak mengikut disiplin ilmu, tidak mengikut kaedah syariat, tidak wujud natural justice yang diamalkan oleh mahkamah sivil kerana tekanan daripada golongan yang berkuasa pada ketika itu kepada rakyat jelata yang tidak disenangi. Dan kena ingat, masih ada mufti dan ulama-ulama yang mengatakan buku yang ditulis oleh yang berbahagia mulia Ustaz Ashari Muhammad itu dikatakan tidak sesat. Sebenarnya buku yang dikarang itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah untuk menjelaskan tuduhan, menjawab persoalan, membuka fikiran masyarakat supaya berfikir kembali dengan tenang dan rasional. Buku yang sebagai panduan mencari penyelesaian dengan tenang dan puas. Tapi ini tidak berlaku. Apa yang berlaku yang menonjol adalah sifat mengata, menghina, memfitnah serta emosional yang diamalkan oleh mereka. Itulah yang menunjukkan, membuktikan bahawa mereka itu tidak boleh dipercayai dan diyakini. Tapi di sudut yang lain, ini tidaklah menghairankan sangat kerana memang sejarah kebangkitan Islam itu berlaku di atas segala penghinaan dan fitnah. Menurut ajaran Islam, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan, ingat ni, kesalahan tidak semestinya di pihak yang tidak rasmi sahaja. Dengan kata lain, bukan semestinya ulama rasmi saja yang senantiasa betul. Saya ulangi sekali lagi, bukan semestinya ulama rasmi saja yang senantiasa betul. Kita tidak perlu berdolak-dalik. Ada ulama rasmi yang tidak mahu mengiktiraf kebaikan dari orang lain yang tidak ada jawatan rasmi. Ingat ni. Sedangkan Islam memberi hak untuk sesiapa saja untuk mengamalkan
dan memperjuangkan Islam yang sebenar. Ia adalah untuk kebaikan semua orang. Ianya tidak menimbulkan fitnah. Tetapi oleh kerana berlakunya ulama yang fasik, ulama yang tidak amanah dan tidak jujur, maka berlakulah sebaliknya. Sehingga ia ditanggung oleh kebanyakan rakyat di Malaysia ini. Jadi suka saya bagi tahu di sini bahawa siapa yang menyanggah kebebasan dan keadilan, artinya dia telah menolak satu aspek dari ajaran Islam. Dan artinya termasuklah dia dalam golongan yang membuat bid'ah, dolalah. Dan termasuklah dia dalam golongan penindas dan penzalim. Sepatutnya dari dulu diajak bincang dalam muktamar atau muzakarah itu yang sepatutnya dihadiri oleh seluruh ulama rasmi dan tidak rasmi, bertarikat yang ada degree dan sebagainya. Sebab perkara ini merupakan satu perkara yang besar, isu besar di peringkat negara bahkan peringkat dunia. Dan umum mengetahui zaman sekarang ni banyak perkara yang tidak haram diharamkan, manakala yang haram dihalalkan. Jadi bukan caranya kita menolak pendapat ulama yang dibuat rujukan dengan pendapat kontra ulama yang lain, lalu diharamkan fahaman atau satu ajaran. Contohnya, saya menggunakan atau bersandar kepada pendapat ulama yang terdahulu sebagai rujukan saya. Tiba-tiba mereka nak tolak, mereka kontra guna pandangan ulama lain. Itu bukan caranya nak mengharamkan satu-satu fahaman. Ini adalah merupakan satu kesilapan yang besar dan serius. Bahkan maruah dan pendapat pernah tidak dipertimbangkan. Di sini saya suka menyebut bahawa kesalahan besar, pihak yang berwajib kesalahan besar terhadap jamaah kebenaran dan pemimpin kebenaran di akhir zaman dalam Malaysia ini. Yang pertama, mengatakan dan menuduh sesat kepada orang yang tidak sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatakan dan mendakwa Sayyidi Syekh Muhammad Abdullah As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi dianggap sesat. Maknanya bila yang berbahagia mula Ustaz Asy'ari Muhammad mengatakan bahawa Sayyidi Syekh Muhammad Abdullah As-Suhaimi itu sebagai Imam Mahdi, maka kata-kata itu dianggap sesat. Adakah benar begitu yang sebenar-benarnya? Ketiga, menentukan Imam Mahdi dianggap sesat. Maknanya saya nak bagi tahu ni ada 10 perkara ni, semuanya itu tidak benar. Yang keempat, aurat Muhammadiyah dianggap sesat, padahal tidak. Bertemu dan beriakazah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Kaabah dianggap sesat, padahal tidak. Mengaku diri sebagai pemuda Bani Tamim dianggap sesat, ini yang keenam. Bertawasul dengan Abuya dianggap sesat. Hanya orang yang tidak mengenali yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad yang menuduh bermacam-macam. Menganggap Abuya sebagai ghaib dan belum mati dianggap sesat. Menganggap Al-Arkam, Rufaqa, GISB dan sebagainya sebagai syarikat yang rosak akidahnya. Boleh bermimpi, beriakazah dengan Imam Mahdi dan Rasulullah dianggap sesat. Sebenarnya tuan-tuan, 10 perkara ini tidak sesat. Kalau dibahas, mahu didengar teliti jawapannya. Dan di sini bukanlah tempat yang sesuai untuk saya memberikan jawapannya. Tapi inilah di antara perkara yang perlu dijawab oleh pihak yang berwajib. Maka apa yang sepatutnya pihak berwajib melakukan selepas daripada ini? Yang pertama, memberi keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, diberi peluang dan ruang untuk ahli-ahli jemaah membela diri dan menjawab semua persoalan. Sebab tuduhan sesat ni dah berlaku puluhan tahun sampai hari ni. 2022 ni. Juga perlu dihadiri oleh pakar-pakar mengikut bidang masing-masing. Yang keempat, tidak tunduk atau cenderung kepada mana-mana pihak kecuali kepada kebenaran yang mutlak. Yang kelima, pihak yang berwajib kena mengaku bersalah sekiranya perkara tersebut memang bersalah atau bercanggah dengan syariat Islam. Yang keenam, perlu mendatangkan hujah dan dalil yang jelas dan mantap yang diperakui oleh Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya yang diperakui oleh Islam yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Sekiranya pihak yang berwajib kalah
dan bersalah, maka dituntut untuk mengakuinya dan menarik balik fatwa yang salah dan membatalkan fatwa tersebut. Yang ke-8, perlu mengisytiharkan kepada rakyat seluruh Malaysia dan membenarkan pihak yang selama hari ini dituduh bersalah. Yang ke-9, iaitu melibatkan ulama-ulama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, bukannya ulama-ulama yang berfaham Wahabi. Kerana Malaysia ini mengamalkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i, bukannya Wahabi. Sedangkan ulama-ulama berfaham Wahabi ini, akidah mereka pun sangat-sangat dipertikaikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ke-10, yang terakhir, menyerahkan kepada pihak yang tertinggi, boleh jadi yang di-Pertuan Agong, untuk baginda bertindak mengikut lunas-lunas Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ini, bahawa pihak yang berwajib telah mengambil Imam Mahmud Shaltut sebagai rujukan mereka. Sedangkan ulama tersebut pernah mengatakan Nabi Isa AS sudah mati. Ini bertentangan dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga salah satu lagi yang menjadi rujukan kepada pihak yang berwajib di Malaysia ini ialah Muhammad Nasiruddin Albani, iaitu bapa fahaman Wahabi. Jadi di sini terang lagi bersuluh bahawa pertikaian pendapat antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi ini sebenarnya sudah berlaku sejak Wahabi menguasai Mekah pada tahun 1925. Apakah Mahmud Shaltut itu lebih alim daripada Imam Mazhab yang 4? Imam mazhab ini mengharuskan tawasul, tiba-tiba ditolak oleh pihak yang berwajib. Itu contoh. Nak mengatakan bahawa banyak perkara yang silap ni di dalam kita mengadili jamaah kebenaran selama ini. Jadi, sekurang-kurangnya perbezaan sebenar. Yang berlaku hanyalah perbezaan pendapat dalam masalah khilafiyah. Jadi, oleh kerana perkara ni perkara masalah khilafiyah, sehingga menjadi satu kerugian yang besar bagi umat Islam, sehingga berlaku pecah belah. Ini perlu diberi perhatian oleh pihak yang berwajib. Jadi apabila kita menggunakan perkataan sesat, jadi kita ingin bertanya bagaimana soal khilafiyah boleh membawa kepada kesesatan. Dan kita tidak boleh paksa orang meminta meyakini ijtihad secara qat'i. Sedangkan semua maklum bahawa keyakinan melalui ijtihad adalah keyakinan secara zanni. Dan perbezaan keyakinan boleh berlaku, di mana sejarah Imam Syafi'i terkenal dengan kaul qadim di Baghdad dan kaul majid dan kaul jadid di Mesir. Jadi sepatutnya perkara ini tidak berlaku lagi, iaitu main tembak dari jauh. Dan lagi perkara-perkara yang dibangkitkan itu adalah perkara yang asing kepada orang awam sehingga menimbulkan fitnah. Dan soalnya, apa untungnya perjuangan Islam itu dihalang? Apa untungnya perjuangan Islam itu dihalang? Apa untungnya perjuangan Islam itu dihalang? Sepatutnya ulama-ulama dalam negara kita ini memberi sokongan moral dan material kerana usaha baik jamaah kebenaran ini. Sebenarnya perkara khilafiyah yang berlaku satu ketika dulu membawa kepada perselisihan pendapat dan akhirnya berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Orang awam pula yang rendah ilmunya, yang sepatutnya tidak wajib mendalami hal berkenaan, lalu mereka mencampuri urusan tersebut sehingga berlakulah salah faham yang berpanjangan. Dan di satu sudut yang lain, apa yang nak dibincangkan adalah hal kerohanian dan ilmu tasawuf yang dikatakan peringkat tinggi, dan kita perlu ada pakar yang benar-benar faham tentang ilmu tasawuf. Ini yang tidak ada pada pihak yang berwajib. Jadi sepatutnya pihak yang berwajib berbincang secara tertutup dulu, supaya masyarakat yang tidak faham hal tersebut tidak terkeliru dan tidak terseret sama dalam perselisihan pendapat. Ilmu yang tak pernah didengar menjadi fitnah kerana usaha-usaha untuk menjatuhkan jamaah kebenaran ini. Artinya, sepatutnya pihak yang berwajib mengambil sikap menjelaskan kekeliruan pada masyarakat berdasarkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada perkara-perkara yang berkaitan, itu perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku pada wali Allah
kepada yang meyakini bahawa pemimpin mereka adalah wali Allah, iaitu karamah, ini tidak akan menimbulkan kekeliruan dan tidak timbul masalah sekiranya pihak yang berwajib faham apa itu karamah. Jadi, barulah kita faham bahawa pihak yang berwajib selama ini tidak memberi peluang dan hak untuk mendengar, the right to be heard, dan memberi pandangan sebelum buku yang ditulis oleh pemimpin kebenaran ini diharamkan. Di mana kita sedia maklum bahawa hak untuk mendengar adalah hak asasi serta individu yang dituduh untuk membela diri. Bahkan di mahkamah sivil, hak ini adalah perkara terpokok dalam menjamin keadilan. Sebenarnya menurut kita, kitab Muktabar yang membincangkan soal-soal Yaqazah, Tawasul, Imam Mahdi, Karamah bertimbun-timbun banyaknya. Jadi apabila pihak yang berwajib tidak bersetuju dengan perkara tersebut, seolah-olah mereka juga mengharamkan juga kitab-kitab ulama yang muktabar. Mereka menyesatkan ulama-ulama yang muktabar demi memastikan bahawa jamaah kebenaran ini dilumpuhkan, dapat dihapuskan. Fasal 19 muka surat 58 buku Hak Asasi Manusia menurut pandangan Islam, bahagian mukaddimah bagi pengisytiharan bangsa-bangsa bersatu mengenai hak asasi manusia di Paris pada 10 bulan 12 1948, di mana tertulis setiap orang berhak akan kebebasan untuk mempunyai pendapat sendiri dan melahirkan fikiran-fikiran. Dalam hal ini termasuklah kebebasan mencari, menerima dan menyiarkan keterangan dan fikiran dengan alat pendengar apa jua pun, serta dengan tidak usah mengendahkan batas-batas yang tertentu. Manakala di mahkamah sivil terdapat undang-undang yang disebut hak untuk mendengar ada dinyatakan, iaitu hak untuk mendengar adalah hak asasi seseorang individu. Misalnya seseorang yang menghadapi tuduhan jenayah di mahkamah mempunyai peluang hak untuk mendengar di hadapan hakim jika terdapat kes prima facie terhadapnya, dan dia berhak untuk memberi bukti-bukti bahawa beliau tidak bersalah. Begitu jua jika seseorang yang dikenakan tindakan tata tertib di sesuatu jabatan, beliau adalah wajar diberi hak untuk mendengar supaya beliau dapat menjawab segala alegasi atau tuduhan yang dikenakan. Demikianlah sepatutnya, dan undang-undang Islam lebih-lebih lagi telah memberi hak yang seadil-adilnya pada setiap individu manusia. Jadi, sepatutnya pihak yang berwajib memastikan bahawa fatwa yang dibuat itu berasaskan kepada fakta yang berdasarkan fakta yang tulen atau nas yang jitu dan tepat. Dan sebagai rumusan yang terakhir, kalau ikutkan panjang saya nak bicarakan tapi saya ringkaskan. Yang pertama, pihak yang berwajib tidak berlaku adil, tidak memberi hujah yang tepat, sama ada Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Sebelum jatuh hukum, sepatutnya mesti menolak hujah-hujah. Mesti buktikan dulu. Yang ketiga, bahawa hujah serta kitab rujukan, serta ulama' yang mengarang dan juga ulama'-ulama' yang menandatangani buku, semuanya salah. Ini perlu dibuktikan dulu. Yang keempat, menjatuhkan hukuman tanpa bicara dan perbincangan dan kajian serta soal selidik yang seadil-adilnya. Yang kelima, perkara yang dipertikai bukan perkara pokok, iaitu soal ranting. Yang keenam, perkara Yaqazah, Tawasul dan Imamul Mahdi sudah jadi asing, maka ulama' tidak mendalami hadis-hadis yang berkaitan dengan hal yang tersebut. Maka berlakulah kekeliruan dan salah faham. Yang ketujuh, secara tidak langsung atau secara tidak sedar, pihak yang berwajib menyesatkan juga ulama' muktabar yang menulis perkara yang berkaitan. Kerana yang berbahagia mula Ustaz Asy'ari Muhammad menulis merujuk kepada pandangan ulama'-ulama' muktabar yang terdahulu. Yang seterusnya, perkara khilafiyah sebenarnya tidak boleh menyesatkan orang. Dan antara lain lagi, menolak terus Yaqazah, tolak terus, artinya menolak pandangan ulama' muktabar. Dan seterusnya, di Malaysia ini, dan kita kena yakin bahawa kita banyak terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Fahaman yang sebenarnya ditolak sendiri oleh ulama'-ulama' ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ini. Sepatutnya lebih baik bersalah kerana tidak menghukum daripada bersalah kerana tersalah hukum. Apa yang berlaku sekarang ialah tersalah hukum, sehingga hari ini berlaku kesannya. Dan apa dah jadi daripada negara kita Malaysia sekarang ini. Dan kita kena ingat bahawa mahkamah akhirat akan mendedah
dan membongkar segala isi hati kita. Dan itu lagi dahsyat. Perkara yang disebut sebagai Imam Mahdi ni sepatutnya khabar gembira, bukan cemas. Jadi hari ni dah terbalik dah. Bila orang dengar Imam Mahdi ni dah cemas, macam takutkan hantu. Ini adalah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada umat Islam. Sedangkan Imam Mahdi adalah penyelamat yang akan menyelamatkan kita, iman kita, menawan semua seluruh negara-negara. Berita gembira, bukannya berita yang menakutkan atau menyesatkan orang ramai. Ini adalah pendirian yang salah sebenarnya. Jadi kita menuntut nas Quran, nas hadis, nas Quran dan hadis yang menyesatkan orang yang menentukan Imamul Mahdi. Itu contoh-contoh saja. Jadi apa yang dihujahkan oleh yang berbahagia Maulid Ustaz Asy'ari ini diperkecilkan. Tidak serius. Tidak diberi perhatian yang benar-benar serius. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang perlu nak diperkatakan dalam hal ini. Namun demikian saya menyeru kepada pihak yang berwajib supaya satu masa nanti, entah bila, terserahlah kepada pihak yang berwajib untuk memanggil pakar-pakar dalam jamaah kebenaran, jamaah Abuya ni, untuk dibincangkan, untuk diselongkar semula, untuk disoal jawab dan berlaku adil. Berikan hak kepada ahli jemaah untuk mengemukakan 20 soalan dan dijawab oleh pihak yang berwajib juga 20 persoalan tersebut. Dan kemukakan 20 soalan biar mereka jawab tanpa ancaman, tanpa ugutan. Saya yakin sekiranya kedua-dua belah pihak berlaku adil, mahu menerima kebenaran atas dasar Islam, atas dasar kebenaran, maka insya-Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya kepada kita, rakyat Malaysia ni, insya-Allah. Dan selama mana pihak yang berwajib tidak memanggil, tidak bersoal jawab, tidak melakukan postmortem, tidak dibongkar semula, tidak disiasat semula, dikaji semula ke atas jemaah kebenaran, di atas semua tuduhan-tuduhan dan dakwaan yang palsu itu, maka saya yakin sangat bahawa negara kita ni akan ditimpa dengan berbagai-bagai masalah. Jadi harapan saya semoga semua ulama-ulama ini akan berani menghadapi kenyataan, menghadapi kebenaran, insya-Allah. Kerana tidak ada manusia yang tidak buat silap. Jadi ampun maaf daripada saya yang hina dina ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Malaysia ini, sehingga Malaysia ini jadi sebuah negara, tidak lama lagi sebuah negara yang aman, damai, maju, sehingga dihormati oleh negara-negara luar. Sekian, ampun maaf dari saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.